Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang berbahagia Ustaz Muhammad Qari bin Yusuf, pengarah Darul Quran Jakim, terusnya para penceramah ataupun pemberi taklimat kita pada hari ini yang berbahagia Ustaz Azhar bin Awang dari cawangan akademik Darul Quran, dan juga yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Jamil daripada cawangan Hal Ehwal Pelajar Darul. Pada hari ini insya-Allah kita akan mendengar ucapan, aluan dan perasmian oleh yang berbahagia Tuan Pengarah kita, Pengarah Darul Quran Jakim, dan beberapa taklimat yang akan disampaikan oleh wakil-wakil jabatan ataupun wakil-wakil cawangan di Darul Quran Jakim ini insya-Allah. Sebentar lagi kita harap kepada semua para pelajar, banin wal banat, dapat fokus dan memberi tumpuan kepada setiap apa yang akan diberikan, apa yang akan disampaikan oleh para pentaklimat kita. Jadi, tanpa membuang masa lagi, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Qari bin Yusuf, pengarah Darul Quran, bagi menyampaikan ucapan aluan dan seterusnya merasmikan majlis pendaftaran pelajar baru program diploma tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat bagi sesi 2021-2024. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara Ustaz Muhammad Taufik Arsyad, yang berbahagia Ustaz Haji Salahuddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Cawangan Akademik Darul Quran Jakim, yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Hafiz bin Salihin, Timbalan Pengarah Cawangan Kualiti Darul Quran Jakim, yang berusaha Encik Azizuddin bin Muhammad Hashim selaku pendaftar Darul Quran, yang berbahagia Dr. Abdul Jalal bin Abdul Manaf selaku KPP Hal Ehwal Pelajar Darul Quran, para KPP, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan Darul Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, serta para pelajar baharu program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat sesi 2021-2024 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi kesempatan untuk merasai nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada barisan urustia yang telah berjaya mengadakan majlis sambutan pelajar baharu program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat sesi 2021-2024 secara dalam talian pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak pelajar sekalian, program sambutan pelajar baharu Darul Quran Jakim pada kelazimannya, pada kebiasaannya tahun-tahun yang lalu, kita adakan dalam suatu majlis di Darul Quran Ampang Pecah Kuala Kubu Baru, Selangor Darul Ihsan.
Ibu-ibu dan bapa-bapa yang turut bersama sudah pasti akan merasa sangat gembira. Apatah lagi anak-anak pelajar baharu yang datang mendaftar masuk buat kali pertama untuk belajar di Darul Quran. Namun sesi pendaftaran pada kali ini agak berbeza. Ini adalah kerana kali pertama Darul Quran adakan sambutan pelajar baru secara dalam talian. Cuma usah risau dan bimbang. Walaupun kita belum dapat bersua muka, pihak Darul Quran akan memberikan taklimat serta penerangan tentang beberapa perkara penting kepada anak-anak pelajar selepas ini. Anak-anak pelajar baharu yang mendaftar pada hari ini adalah merupakan mereka yang telah berjaya dalam permohonan dan lulus semua ujian temuduga yang telah diadakan pada bulan Mei 2021 yang lalu. Sebanyak 2,270 permohonan telah diterima oleh Darul Quran. 1,417 orang calon layak ditemuduga. Namun hanya 250 orang sahaja anak-anak pelajar yang telah dipilih. Antum sebenarnya anak-anak pelajar yang sangat bertuah. Sesungguhnya pengalaman ujian temuduga sebegini tidak banyak yang dapat laluinya. Melainkan anak-anak pelajar yang bertuah sahaja. Di mana anak-anak pelajar diberikan masa untuk menghafaz dan mengingat ayat-ayat suci Al-Quran yang diberikan oleh panel-panel temuduga. Ini tidak lain hanyalah untuk menentukan bahawa anak-anak pelajar yang dipilih ini adalah yang terbaik. Syabas dan tahniah sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar sekalian, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sesi 2021-2024 ini merupakan kohort pertama yang mendaftar tanpa menjejakkan kaki ke kampus Darul Quran. Bermakna proses PDP anak-anak pelajar sudah tentu akan berlangsung secara dalam talian. Dan sebagaimana maklum, pembelajaran secara online secara dalam talian ini juga ada adabnya yang wajib dipraktikkan, tidak kira bagi subjek apapun, sama ada bagi kelas Hafzul Quran maupun kuliah-kuliah selain daripada kelas Hafzul Quran. Salah satu adabnya ialah kamera atau webcam yang ada wajib dibuka. Jangan nanti ada yang buat guru seolah-olah seperti kaset rakaman yang bercakap seorang diri tanpa ada yang memberi reaksi, tanpa ada yang memberi respon. Selain itu, suka juga untuk saya sebutkan di sini bahawa apabila anak-anak pelajar telah mendaftar masuk sahaja ke Darul Quran, sama ada secara bersemuka maupun secara dalam talian, maka anda semua telah terikat dengan undang-undang dan peraturan-peraturan semasa Darul Quran. Para pelajar hendaklah sentiasa menjaga nama baik Darul Quran, walaupun berada di luar kampus Darul Quran. Dan jika berlaku salah laku disiplin, anak-anak pelajar turut boleh dikenakan tindakan tata tertib. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak pelajar sekalian, boleh saya katakan, kejayaan seorang pelajar dalam usaha untuk menjadi hamalatul Quran ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu takwa dan komitmen masa. Perlu diingat, Al-Quran akan mudah masuk ke dalam hati sanubari. Mereka-mereka yang mempunyai jiwa yang bersih dan selalu memelihara diri daripada sebarang unsur kemaksiatan. Apabila tiada sifat ketakwaan, maka ada yang sanggup menipu semata-mata demi mengejar title Hafizul Quran. Tambahan pula sekarang ini sesi tasmik dijalankan secara online. Kalau jeling-jeling sikit-sikit, curi-curi, tengok masaf sikit, okey kot, tak salah apa-apa kot. Bukannya guru tasmik tahu ataupun perasan pun. Jadi ingat,
usah menipu dalam hafazan Al-Quran. Jangan lupa yang Al-Quran itu merupakan kalamullah Ta'ala. Bukan sekadar teks biasa tulisan manusia seperti tulisan di kitab-kitab Arab yang lain. Hafazan Al-Quran ini merupakan proses yang melibatkan kehidupan seharian seorang pelajar. Bermula daripada bangun tidur, sehinggalah pelajar itu tidur semula. Memandangkan kekangan PKP masih berterusan, maka proses PDPR terpaksa bergantung kepada tahap disiplin anak-anak pelajar itu sendiri, yang berada jauh daripada bi'ah ataupun suasana kampus Darul Quran. Kalau di Darul Quran, ada guru-guru yang akan memerhati, ada guru-guru yang menegur, ada kawan-kawan yang memberi galakan. Tetapi apabila berada di rumah, anak-anak pelajar sendirilah yang perlu mencipta suasana yang selesa bagi menghafaz Al-Quran. Justru saya juga mengharapkan kepada sokongan dan bantuan daripada ibu bapa sekalian, agar suasana menghafaz ini dapat diwujudkan di rumah sepanjang tempoh pengajian di rumah. Untuk makluman ibu bapa, tempoh pengajian akan bermula. Sebaik sahaja anak-anak pelajar mula mendaftar pada hari ini, hinggalah tamat peperiksaan akhir semester nanti. Pelajar diwajibkan untuk mengikuti kuliah dan tutorial dengan kehadiran sekurang-kurangnya 85%. Kehadiran yang kurang daripada 85% boleh menyebabkan pelajar tersebut dihalang daripada mendudukkan peperiksaan akhir semester. Oleh itu, mohon kerjasama daripada ibu-ibu dan juga bapa-bapa untuk membantu dan menyediakan ruang yang secukupnya tanpa mengganggu sesi pembelajaran anak-anak pelajar untuk mengikuti kuliah pengajian secara dalam talian nanti. Nanti jangan ada anak-anak pelajar yang mengadu, maaf Ustaz, saya tak dapat join kelas sebab perlu tengok kelas PDPR adik-adik. Maaf Ustaz, saya join kelas dalam kereta je sebab sekarang ini tengah tolong hantarkan mak saya ke pasar. Allahu Akbar. Moga tidak berlaku yang sedemikian. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar sekalian, saya doakan anak-anak pelajar semua dapat menjalani pengajian dengan baik sepanjang semester ini berlangsung. Sebarang masalah jangan disimpan. Sila panjangkan kepada Darul Quran. Jika segan, hendaklah maklumkan kepada pensyarah, hantarlah ke email rasmi Darul Quran di alamat info_dq@islam.gov.my. Saya ulang lagi sekali, info_dq@islam.gov.my. Walaupun kita belum lagi bersapa dan bersua muka, bermula hari ini kita semua adalah warga Darul Quran Jakim. Akhir kata, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan sambutan pelajar baru, program sambutan pelajar baru, program diploma tahfidz Al-Quran dan qiraat Darul Quran Jakim bagi sesi 2021-2024. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Qori bin Yusuf, pengarah Darul Quran Jakim, di atas ucapan aluan dan perasmian Majlis Pendaftaran Pelajar Baru Program Diploma Tahfidz Al-Quran dan Qiraat Darul Quran Jakim bagi sesi 2021-2024 pada hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Pengarah. Dan acara seterusnya, tanpa membuang masa, kita teruskan ke acara taklimat kepada pelajar baru program Diploma Tahfidz Al-Quran dan Al-Qiraat Darul Quran Jakim. Dengan tanpa membuang masa, saya dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Ustaz Azhar bin Awang, wakil cawangan akademik Darul Quran Jakim, lagi menyampaikan taklimat kepada para pelajar baru. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Ustaz Muhammad Qari bin Yusuf, pengarah Darul Quran Jakim. Yang dimuliakan Ustaz Salahuddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Akademi. Yang dimuliakan Ustaz Abdul Halim Hafiz, Timbalan Pengarah KPT. Yang berusaha Encik Azizuddin bin Muhammad Hashim, pendaftar Darul Quran, barisan kepimpinan, pegawai-pegawai kanan, ketua-ketua jabatan Darul Quran, para ibu bapa yang dihormati, serta para pelajar baru yang diraikan pada kali ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis pendaftaran pelajar baru program diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat sesi 2021-2024. Pada pagi ini insya-Allah saya akan menyampaikan sedikit kalimat akademik kepada pelajar-pelajar baru pada kali ini insya-Allah. Jadi untuk meneruskan taklimat pada pagi ini, kita akan lihat slide yang akan dibentangkan sekejap lagi untuk sama-sama pelajar-pelajar mengambil maklum, mengambil perhatian yang baik untuk taklimat unit akademik pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan pelajar yang dikasihi sekalian, anda sekarang berada dalam program pengajian di Pematah Tahfiz Al-Quran yang pengambilan sesi 2021 hingga 2024. Kita pergi kepada carta organisasi, carta organisasi cawangan akademik, di mana timbalan pengarah akademi ialah Ustaz Salahuddin bin Haji Ghazali. Kemudian kita ada KPP, Ketua Penolong Pengarah untuk unit pengurusan akademi, unit pentadbiran akademi, Ustaz Muhammad Nazri. Kemudian kita ada unit pengurusan akademi yang diketuai oleh saya sendiri, Ustaz Azhar. Kita ada ketua unit kurikulum, Dr. Yusri Binci, dan kita ada unit peperiksaan Ustazah Zamzarina bin Muhammad Song. Okey, jadi seterusnya kita terus pergi kepada untuk cawangan akademik bahagian pengajian. Untuk bahagian pengajian kita ada ketua penolong pengarah di bawah TPA, di bawah timbalan pengarah akademik kita ada ketua penolong pengarah. Seksyen pengajian ulum syariah Ustazah Nur Hafizah, Ustazah Nur Hafizah. Kemudian kita ada penolong pengarah seksyen pengajian am Ustaz Osman bin Muda, dan di bawah dia ada jabatan-jabatan lah yang untuk secara umumnya kita ada jabatan tahfiz Al-Quran yang diketuai oleh Ustazah Yusida. Jabatan Al-Quran dan Qiraat kita ada ketua jabatan Ustaz Muhammad Nazim bin Surahman, dan jabatan Usuluddin diketuai oleh Ustaz Safwan bin Hasan. Kemudian kita ada jabatan syariah, ketua jabatan ini ialah Ustazah Syahidah binti Shu'aib. Kemudian ada jabatan bahasa, ketua jabatan oleh Syekh Yasir Abdul daripada Mesir. Kemudian kita ada jabatan pengajian umum diketuai oleh Ustaz Dasuki bin Hashim, dan yang terakhir ialah ketua jabatan pengajian sepanjang hayat Ustazah Suhaida bin Syekh Samsuddin. Okey, untuk seterusnya, jadi apabila pelajar boleh lihat carta organisasi ini daripada laman sesawan Darul Quran, selalu buka, tengok, cari maklumat-maklumat. Baik, untuk semesta dan tempoh pengajian, kita ambil perhatian kepada pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Sistem pengajian adalah berdasarkan kepada sistem
semester. Di mana setiap semester mengandungi 16 minggu, 16 minggu pengajian, dan pelajar-pelajar hendaklah mengikuti dan menamatkan pengajian dalam tempoh 6 semester. Maknanya pengajian kamu pada hari ini bermula pada hari ini ialah 6 semester. 3 tahun lah, 3 tahun. Okey, untuk seterusnya, untuk makluman pelajar-pelajar semua, kita pergi kepada seterusnya next kalender akademi program diploma. Kita kena alert ini sebab kita belajar daripada rumah. Untuk pendaftaran pelajar baru ni kita mula pada hari ini 5 Julai 2021, Alhamdulillah. Kemudian kita tengok pada taklimat pelajar baru pada hari ini 5 Julai dan 6 Julai kali ikut dalam kalender lah. Oleh kerana kita live, kita terpaksa buat secara online ini. Jadi hari ini kita teruskan dengan taklimat lah. Okey, kemudian untuk pendaftaran kursus untuk maklumat semua 5 Julai hingga 25 Julai. Jadi pelajar-pelajar pasti kena ambil perhatian ini untuk pendaftaran kursus Selama 3 minggu kita akan buka kepada pelajar-pelajar untuk mendaftar kursus masing-masing dalam e-campus dalam e-campus nanti. Jadi kena ambil perhatian, kalau tak tahu cuba tanya, cuba dapatkan maklumat ini. Jadi kuliah untuk semester ini, pengajian kita bermula pada 5 Julai, bermula pada hari ini sehingga 22 Oktober. Maknanya kuliah kita straight selama 16 minggu. Okey, 16 minggu, 5 Julai sehingga 22 Oktober. Hampir lebih kurang 4 bulan lah, 4 bulan lebih. Kemudian selepas itu kita ada peperiksaan lah bermula pada 25 Oktober. Maknanya kita stop dalam 2-3 hari, 22 Oktober habis, kemudian masuk minggu yang seterusnya ialah peperiksaan 25 Oktober sehingga 12 November ikut takvim lah. Kadang-kadang ada pelajar yang habis peperiksaan awal kadang-kadang. Kemudian cutinya ialah 1 minggu sajalah setakat yang dalam perancangan ini. Okey, jadi itu mengenai dengan kalender akademi untuk pengajian kamu. Pastikan kamu mengikuti pengajian ini dengan sebaik mungkin. Okey, seterusnya kita pergi kepada maklumat yang seterusnya, next, iaitu untuk pertukaran program syu'bah. Untuk pertukaran program ataupun syu'bah pelajar. Okey, pelajar program diploma tidak dibenarkan menukar program pensijilan. Maknanya kepada program pensijilan. Pelajar dah masuk kepada program diploma, tidak dibenarkan tukar. Tidak dibenarkan tukar kepada program pensijilan yang ada pada hari ini. Okey, untuk pertukaran program. Seterusnya pelajar program diploma juga tidak dibenarkan menukar syu'bah pengajian. Okey, sekejap lagi nanti kamu akan dimaklumkan supaya memilih syu'bah-syu'bah pengajian yang ada di Darul Quran untuk program diploma ini, dan di mana pelajar tidak dibenarkan menukar syu'bah kecuali mendapat kelulusan pengarah. Okey, kemudian pelajar juga tidak dibenarkan menukar tempat pengajian kecuali dengan kebenaran pengarah. Okey, jadi kita cuba tengoklah, semua ni ada dalam peraturan akademi yang boleh kita download dalam laman sesawan Darul Quran. Jadi saya minta semua pelajar pastikan cari ataupun download peraturan akademi ini dalam laman sesawan Darul Quran. Okey, pendaftaran kursus. Okey, pendaftaran kursus, kita pergi kepada pendaftaran kursus. Pelajar hendaklah mendaftar semua kursus yang telah ditentukan pada setiap semester. Okey, dan pelajar juga tidak boleh menambah ataupun menggugurkan kursus yang ada yang disediakan. Kemudian pendaftaran kursus hendaklah dibuat pada tiap-tiap semester dalam tempoh 3 minggu. 3 minggu dari tarikh semester bermula. Kalau untuk semester 1 ini 5 hari bulan sehingga kepada hari tempoh 3 minggu tadi saya sudah maklum tadi. Okey, untuk seterusnya pendaftaran kursus hendaklah dibuat melalui sistem online e-campus. Okey, dan type e-campus Darul Quran, kamu akan masuk masuk link dia masing-masing, ada nama pelajar, kemudian daftar masuk dan sebagainya. Kemudian kamu akan daftarlah, tengok item-item yang berkaitan untuk pastikan kamu mendaftar kursus.
Kemudian pelajar perlu memastikan kursus-kursus yang ditawarkan yang diambil sebelum membuat pendaftaran. Pastikan dulu tengok apa tawaran-tawaran apa kursus-kursus yang ada itu. Baik, seterusnya pelajar perlu memastikan kod dan nama kursus yang diambil adalah betul. Okay, pelajar perlu memastikan kod dan nama kursus yang diambil adalah betul dalam sistem di kampus tu. Dan setelah setelah pendaftaran dibuat, pelajar perlu membuat semakan pendaftaran kursus di pejabat unit akademi. Setelah tu kita pastikan kita buat semakan lah. Nanti kita akan uruskanlah macam mana semakan untuk kursus-kursus yang telah pendaftaran nanti insyaAllah. Jadi mana-mana pelajar yang gagal untuk membuat pendaftaran kursus, ingat itu, mana-mana pelajar yang gagal untuk membuat pendaftaran kursus dalam tempoh yang diberikan selama 3 minggu akan didenda sebanyak RM100. Okay, jadi elakkanlah daripada, kerana dia akan menyulitkan kamu lagi untuk urusan seterusnya, pendaftaran ataupun penilaian pensyarah nanti. Jadi agak susah. Jadi pastikan kamu setiap semester, awal semester mendaftar sebaiknya dalam pendaftaran kursus ini. Kemudian seterusnya, untuk maklumat seterusnya kita next kepada ketidakhadiran dan pelepasan kuliah. Jadi pelajar yang tidak dapat menghadiri mana-mana kelas tasmik, kuliah, tutorial, kelas ataupun pengajian lain berhubung dengan kursus pengajian, hendaklah mendapat kelulusan daripada timbalan pengarah akademik atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa. Ini maknanya kalau kita belajar di kampus lah, cuma untuk ketidakhadiran ini sebagaimana yang Tuan Pengarah maklumkan tadi, pelajar mesti kehadirannya ialah 85% dan ke atas. Maknanya kalau 16 minggu 3 kali tidak hadir ke kuliah ataupun tutorial tanpa sebab-sebab yang munasabah ataupun tanpa kebenaran, maka tindakan akan boleh diambil untuk pelajar tersebut. Jadi pastikanlah kita menghadirkan diri kuliah pada waktu yang ditetapkan oleh pihak akademik. Kemudian untuk yang ini juga, pelajar dikendaki mengisi borang pelepasan kuliah lah. Kalau kita belajar live di sini, kita belajar di Darul Quran di kampus ini, biasanya kita akan bagi borang pelepasan kuliah untuk pelajar-pelajar yang ingin mengecualikan diri daripada kelas pengajian mereka, nak pergi appointment doktor dan sebagainya, itu mesti ada borang pelepasan kuliah lah. Okey, seterusnya setelah mendapat kelulusan, pelajar memberikan salinan borang tersebut kepada pensyarah berkenaan dengan kadar segera. Ini yang biasa peraturan yang kita buat lah. Okey, pelajar juga perlu menyerahkan borang asal pelepasan kuliah kepada unit hal ehwal pelajar untuk keluar sekiranya pelajar ingin keluar daripada kampus. Ini untuk tata cara untuk pelajar-pelajar untuk mendapatkan pelepasan kuliah. Jadi pelepasan kuliah mesti dimohon di unit akademik. Okey, seterusnya. Untuk maklumat seterusnya, next, penangguhan dan pemberhentian pengajian. Okey, seorang pelajar yang boleh memohon, seorang pelajar boleh memohon untuk menangguhkan pengajian bagi sesuatu semester dengan kelulusan pengarah. Okey, penangguhan hendaklah tidak melebihi 2 semester, maknanya setahun sahaja. Maknanya kalau dia mohon kebenaran untuk menangguhkan pengajian semester 3, semester 2021 katakan. Jadi semester 3 2022 dia terpaksa masuk kerana dia sudah extend selama 1 tahun ataupun 2 semester. Okey. Pelajar yang telah diberi kebenaran untuk menangguhkan pengajian tidak berhak mendapat apa-apa kemudahan yang disediakan oleh Darul Quran. Okey. Dan pelajar yang hendak berhenti pengajian hendaklah membuat permohonan. Mana-mana yang pelajar yang ingin berhenti mengikuti pengajian adalah membuat permohonan pemberhentian dengan mengemukakan sebab-sebab yang munasabah kepada pengarah. Dan pengarah berhak menolak permohonan pemberhentian atas alasan yang tidak munasabah. Ini untuk penangguhan dan pemberhentian pengajian. Untuk makluman semua pelajar. Baik, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pendaftaran di institusi lain dan rayuan. Tengok untuk next seterusnya, pendaftaran di institusi lain dan rayuan. Pelajar yang mengikuti pengajian di Darul Quran adalah dilarang mendaftar pengajian di mana-mana institusi lain. Tidak dibenarkan sama sekali apabila sudah menjadi warga Darul Quran. Sekiranya didapati pelajar tersebut boleh ditamatkan pengajian di Darul Quran, akan ditamatkan dengan serta-merta
Apabila keputusan dibuat. Pelajar yang ingin membuat rayuan hendaklah mengemukakan rayuan kepada pengarah dalam tempoh 2 minggu ataupun 14 hari dari tarikh surat dikeluarkan, kecuali rayuan untuk menduduki peperiksaan. Maksudnya apa-apa rayuan mestilah dikemukakan dalam tempoh 2 minggu kepada pengarah. Okey, untuk seterusnya kita pergi kepada next, penilaian pengajaran dan pembelajaran. Penilaian pengajaran dan pembelajaran untuk penilaian pensyarah. Okey, kena ingatkan semua pelajar-pelajar, pelajar dikehendaki membuat penilaian pensyarah bagi setiap semester pengajian melalui sistem online e-campus. Setiap pelajar perlu membuat penilaian pensyarah. Biasanya kita akan buka di hujung semester pengajian untuk pelajar-pelajar menilai pencapaian penilaian pensyarah. Maknanya okey, kita bagi markah kepada pensyarah. Pensyarah ni kita bagi markah dia, tandakan item-item yang disediakan dalam sistem online e-campus nanti ya. Baik, kita tengok kan. Penilaian pensyarah perlu dibuat 2 minggu sebelum menduduki peperiksaan. Okey, ini wajib semua. Pelajar-pelajar yang tidak membuat penilaian pensyarah dalam kursus-kursus yang dipelajari tidak akan diberikan slip peperiksaan. Itu maklumat untuk maklumat semua pelajar. Slip peperiksaan, slip keputusan peperiksaan tidak akan diserahkan kepada pelajar yang tidak membuat penilaian pensyarah. Maknanya slip peperiksaan. Setiap pelajar ada slip untuk menduduki peperiksaan. Okey, macam slip kebenaran memasuki peperiksaan lah maknanya. Kalau siapa yang tidak membuat penilaian pensyarah 2 minggu sebelum peperiksaan tu, kita akan buka, ini akademik akan buka, maka dia tidak dibenarkan dan dia tidak akan mendapat slip peperiksaan dan tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Okey, untuk makluman tambahan lah. Untuk maklumat tambahan, saya mohon untuk perhatian semua pensyarah pelajar-pelajar baru yang dikasih sekalian. Dapatkan maklumat dan baca peraturan akademik yang boleh di-download daripada laman Sesawan Darul Quran. Okey. Peraturan akademik setiap pelajar baru mesti baca dan teliti setiap peraturan akademik yang telah kita sediakan. Baik, seterusnya pelajar mesti berdisiplin dalam merancang masa pengajian. Merancang masa pengajian mesti berdisiplin, fokus pada pengajian sekalipun kita terpaksa belajar di rumah. Okey, kena perhatikan yang itu. Jadi mesti berdisiplin. Etika PDP online dari segi pakaian. Okey, saya tak nak ada pelajar-pelajar yang online pakai baju t-shirt, pakai baju kemeja, pakai baju yang tidak sesuai dengan PDP. Okey, itu kena pastikan kita berpakaian yang sempurna untuk kita belajar secara online sekalipun. Okey, jadi pakaian-pakaian yang tidak wajar untuk pelajar pakai, jangan pakai. Okey, kemudian etika PDP lagi, pelajar mesti menentukan suasana ataupun tempat belajar. Jangan ada yang sambil belajar online di kedai, sedang online di taman bunga, sedang online di tempat-tempat yang tidak sesuai untuk PDP. Okey, jadi rancang masa belajar anda, jadual itu dengan baik. Okey, dan kehadiran kena ingat 85%. Ini kita tegaskan di sini, mana-mana pelajar yang didapati laporan daripada pensyarah tidak menepati 85% kehadiran, tidak akan dibenarkan masuk peperiksaan. Okey, dan seterusnya seterusnya ialah pemilihan syubhah. Pelajar-pelajar semua, untuk maklumat semua, kita ada syubhah qiraat. Okey, syubhah qiraat untuk pilihan pengajian. Okey, kita ada syubhah qiraat. Okey, kemudian kita ada pengajian syariah. Pengajian syariah kita ada syubhah syariah, kita ada muamalat dan kita ada pengajian halal, pengurusan halal. Jadi pelajar-pelajar selepas ini diminta untuk mengisi borang untuk pemilihan syubhah, dan akademi akan memutuskan pelajar-pelajar ini mana syubhah yang sesuai untuk mereka. Jadi pelajar-pelajar kena mohonlah untuk mengikuti syubhah-syubhah mana nanti supaya kita nak masuk dalam sistem e-campus nanti. Okey, untuk qiraat, kemudian kita ada syariah tadi, ada syariah, muamalat halal, dan kita ada syubhah usuluddin, di bawahnya ada hadis dan dakwah. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh memohon mengisi borang ini dan kita akan tentukan
syubhah untuk pelajar-pelajar ini. InsyaAllah kita akan susun mengikut kesesuaian. Okey. Mungkin kita terapkanlah 40, 30, 30 insyaAllah. Jadi apapun keputusan akan dibuat oleh pihak pengurusan akademik. Okey, jadi pelajar-pelajar pastikan mengisi borang pemilihan syubhah. Bermula pada hari ini akan dimaklumkan oleh Rustia macam mana kita kena isi borang tu dan kita kena submit lah. Dan kita akan buat pemilihan dan kita akan menyusun untuk syubhah nanti insyaAllah. Okay. Jadi pelajar-pelajar boleh memilih kiraat dan mungkin ada penjelasan ataupun penerangan daripada ketua-ketua jabatan mengenai dengan pengajian syubhah-syubhah nanti. Ada macam mana kiraat ni, apa haluan dia, syariah ni apa haluan pengajian dia, usuluddin macam mana. Jadi akan dimaklumkan kepada pelajar insyaAllah. Dan untuk akhir sekali ialah ubah persepsi. Saya mohon supaya pelajar-pelajar baru program diploma tahfiz Al-Quran dan qiraat ini mengubah persepsi. Anda sekarang berada dalam sistem pengajian, maknanya pengajian tinggi, di IPT. Kita sudah berada di IPT, jadi kita kena ubah minda kita, cara kita belajar dan sebagainya. Pastikan kita betul-betul menjadi pelajar yang betul-betul aku ni alhamdulillah pelajar yang terpilih, dipilih oleh Darul Quran untuk mengikuti pengajian. Jadi kena pastikan kamu benar-benar personality sebagai pelajar IPT Darul Quran yang menghafal Al-Quran. Jadi itu saja untuk makluman bagi taklimat akademik pada kali ini. Terima kasih kepada semua pelajar. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Darul Quran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di slot-slot yang akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa di kampus Darul Quran nanti. Dan tanamkan semangat. Walaupun kita belajar PDP di rumah, kita kena susun jadual pengajian kita dengan baik. Jadilah pelajar yang baik, jadi pelajar yang cemerlang, hafal Quran dengan baik, dengan niat kerana Allah Ta'ala. Okay, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Azhar bin Awang di atas taklimat daripada cawangan akademik itu tadi. Bagi Ustaz mungkin ada soal jawab daripada pelajar baru mungkin. Soalan ni kepada yang bagi Ustaz Azhar. Soalan yang pertama, buku rujukan bagaimana? Ustaz Azhar boleh teruskan? Buku rujukan. Okey, buku rujukan kita telah maklumkan kepada semua pensyarah-pensyarah, ketua-ketua jabatan untuk sediakan soft copy kepada semua pelajar-pelajar buku rujukan buku rujukan. Jadi pelajar-pelajar berhubung dengan pensyarah masing-masing, tanya bagaimana untuk dapatkan buku-buku pengajian, sama ada boleh dibeli secara kita beli daripada kedai-kedai secara online atau sebagainya, dan ataupun kita dapatkan buku itu secara soft copy daripada pensyarah. Pensyarah akan sediakan, akan maklumkan kepada pelajar-pelajar lah. Jadi saya mengharapkan supaya ketua-ketua jabatan ambil tindakan, maklumkan kepada pensyarah-pensyarah supaya menyediakan buku-buku muzakirat pengajian untuk pelajar-pelajar baru insyaAllah. Jadi pelajar-pelajar kena berhubung dengan pensyarah masing-masing lah untuk dapatkan maklumat mengenai dengan buku PDP. Itu saja. Kemudian saya dapat lihat tadi ada mengenai dengan pendaftaran. Jadi pihak urus dia nanti untuk bahagian pendaftaran, dia akan maklumkan kepada pelajar-pelajar cara untuk mula sekali pendaftaran dalam e-campus lah. Pelajar akan dapat maklumat, masukkan maklumat-maklumat. Kemudian PBG ke bahagian kemasukan akan daftar anda, dan kita akan link dengan untuk akademik lah. Maknanya selepas pendaftaran pelajar dalam e-campus nanti, pelajar akan ada link untuk bahagian akademik. Jadi di sana pelajar kena lihat lah
di mana bahagian akademik itu pelajar-pelajar perlu membuat pendaftaran kursus. Cuba tengok dalam e-campus nanti, insyaAllah. Jadi kalau ada masalah, cuba berkongsi dengan kawan-kawan ataupun tanya pihak akademik ataupun tanya pegawai-pegawai lah di Darul Quran untuk dapatkan untuk menyelesaikan pendaftaran kursus akademik. Okay, ada soalan lagi? Yang penting ialah pelajar semua daftar dalam e-campus. Mesti daftar dalam e-campus dahulu. Ada soalan lagi Ustaz Taufik? Assalamualaikum, saya ingin bertanya pengajian syu'bah itu bermula pada semester berapa? Okey. Bagus soalan ya. Adam Bukhari. Jadi pengajian syu'bah kita pergi pengajian semester 1 dan 2 umum. Syu'bahnya ialah di semester 3 nanti. Okey, syu'bahnya ialah di semester 3 nanti pelajar akan belajar mengikut syu'bah masing-masing lah. Okey, jadi untuk awal ni pelajar-pelajar mesti daftar buat pemilihan selepas mendengar taklimat daripada jabatan masing-masing. Ada jabatan qiraat. Dia akan bagi tahu macam mana struktur kursus-kursus yang kita dapat belajar dalam syu'bah qiraat. Okey, untuk makluman semua pelajar-pelajar, sekali lagi saya maklumkan, semester 1 dan 2 kita akan belajar umum sama. Semester 1, semester 2 semua pelajar baru akan belajar sama saja. Okey. Kemudian masuk di semester 3 baru ada pengajian kolektif lah, ikut syu'bah lah. Syu'bah syariah, syu'bah qiraat, syu'bah halal, kemudian muamalat, kemudian dakwah dan kemudian dakwah hadis. Okey. Ustaz, agak-agak bila boleh pergi kampus Darul Quran? Wallahu alam. Tengok kepada pelaksanaan PKP nantilah. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada Darul Quran dan juga kepada Malaysia dan seluruh dunia lah untuk selesai ataupun dilanda wabak COVID-19 ini, kita dapat pergi ke pasar-pasar yang seterusnya dan kita diberi ruang untuk kita rentas negeri, rentas daerah dan sebagainya. InsyaAllah lah, dan saya berharaplah semoga paling tidaknya untuk semester ni pelajar-pelajar dapat datang ke Darul Quran untuk sesi peperiksaan, paling tidaknya lah. Okey. Jadi saya haraplah semua pelajar pastikan kamu mendaftar, ambil vaksin, daftar dengan segera. Kalau boleh semua pelajar-pelajar bulan 9, bulan 10 dah selesai divaksin lah. Itu adalah yang terbaik untuk kamu semua. Jadi daripada Syed Nafiuddin, kami Ustaz nak tanya pasal syu'bah itu, DQ sendiri yang letakkan untuk kita atau kita sendiri yang buat pilihan. Jadi kita bagi borang kepada pelajar untuk membuat pilihan setelah mendengar taklimat daripada ketua jabatan. Ketua jabatan bagi tahu inilah pengajian qiraat, inilah siapa yang nak jadi guru Quran, guru tajwid, guru apa sebagainya, pilih syu'bah ni. Siapa yang nak pergi ke bidang ini, pilih syu'bah ni. Begitu. Dan pemilihan pelajar tu kita akan tapis. Kita akan susun ikut keputusan pihak akademik akan membuat keputusan lah pelajar ni diletakkan di syu'bah mana. Begitu nanti ya. Baik, yang penting pelajar isi borang. Pelajar isi borang pemilihan syu'bah. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya pakaian semasa kelas. Okey. Pakaian untuk lelaki ialah baju putih berkopiah ataupun bersongkok hitam. Okey, pakaian baju putih kemeja. Saya kalau tak silap saya baju dia kemeja yang collar dia ialah baju seperti baju Melayu, collar dia baju Raihan ke apa. Okey. Kelas tasmiyah start bila? Sepatutnya hari ni ada kita tengok kepada majlis sambutan ni macam 2 hari lah. Jadi minta maklumat lah daripada urus dia pendaftaran hari ni bila kuliah pensyarah akan mungkin besok ataupun lusa lah. Okey, jadi pastikan kamu selalu menghafal
ikut sukatan tu paling tidaknya kemudian masuklah tasmid pada pukul 8 pagi sehingga pukul 10 pagi lah setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, ada soalan-soalan lagi yang perlu saya jawab untuk sesi pada kali ini. Okay. Jadi untuk banat pakaian ialah seperti biasalah berjubah, kemudian bertelefon dan tidak dibenarkan purdah tu buka lah untuk tasmid dengan para pensyarah. Okey. Okey. Fatin, boleh tak Ustaz terangkan balik tentang cara pendaftaran dan pemilihan kursus Allah? Okey. Pendaftaran nanti dia pelajar dalam e-campus nanti pelajar akan didaftarkan di dalam sistem e-campus. Okay. Dan pelajar akan masuk kepada e-campus nanti. Bila pelajar dah didaftarkan dan boleh masuk dalam e-campus, updatekan kamu punya maklumat tu. Jadi pendaftaran untuk dalam e-campus ni akan diuruskan oleh bahagian pemasukan KBG. KBG akan tagline pelajar untuk pendaftaran tu nanti. Kemudian bila dah ada dalam sistem tu, kamu akan pergi kepada ada item-item yang dalam e-campus tu ada bahagian akademik ataupun ada bahagian pengajian dan sebagainya. Cuba masuk kat situ, cuba tengok, insya-Allah mudah saja, senang saja kita punya sistem. Mula-mula dia rasa semua bela, tak boleh, tak faham. Tapi insya-Allah kamu boleh. Kamu isi borang dalam borang untuk mohon pengajian pun boleh. Kan insya-Allah boleh. Semua ni pelajar-pelajar kita semua hebat, insya-Allah boleh. Okey. Terima kasih Fatin Iliani. Okey, kita akan teruskan taklimat kita ke sesi yang seterusnya, iaitu taklimat daripada cawangan hal ehwal pelajar Darul Quran Jakim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Jamil. Yang mana beliau sudah pun bersedia di talian mungkin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Taufik bin Arsyad. Yang hormati Ustaz Muhammad Qari bin Yusof, Ustaz Salahuddin bin Haji Ghazali, Ustaz Abdul Halim Hafiz. Yang berusaha Encik Azizuddin bin Muhammad Hashim. Dan juga yang saya hormati pelajar-pelajar semester 1, pelajar baru Darul Quran. Tahniah kerana antum telah dipilih untuk mengikuti program tahfiz Al-Quran di Darul Quran. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini saya Ahmad Fuad bin Jamil dari cawangan hal ehwal pelajar ingin memberi taklimat serba sedikit berkaitan dengan peraturan-peraturan Darul Quran. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita lihat bahawa hal ehwal pelajar adalah salah satu daripada cawangan Darul Quran seperti di carta yang telah dikemukakan. Di mana dalam carta ataupun unit-unit di Darul Quran ini diketuai oleh Dr. Abdul Jalal bin Abdul Manaf sebagai Ketua Penolong Pengarah, Ustaz Muhammad Zaki bin Ibrahim sebagai Ketua Unit Kemahiran Insaniah, dan seterusnya saya sendiri iaitu Ketua Unit Pembangunan Syakhsiah dan Disiplin. Seterusnya Ustaz Muhammad Najib bin Abdul Ghafur, Ketua Unit Alumni dan Dewan Huffaz. Seterusnya Ketua Unit Asrama Kolej Kediaman, itu Ustaz Abdul Aziz bin Abdul Samad. Seterusnya Ketua Unit Kaunseling iaitu Dr. Muhammad Zahrin bin Mat Zahir, dan juga Pusat Islam yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Fazli bin Ibrahim. Okay. Seterusnya, cawangan hal ehwal pelajar, di antara fungsi cawangan hal ehwal pelajar adalah menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar
dan asrama di Darul Quran. Sekiranya antum nanti kembali ke asrama, bermakna unit inilah yang akan menguruskan antum di asrama. Okey, seterusnya fungsi yang kedua di antaranya adalah menyediakan khidmat kaunseling dan bimbingan kerjaya, di mana unit ini akan membantu antum sekiranya antum ada mempunyai masalah sama ada peribadi dan sebagainya, bolehlah ajukan permasalahan tersebut ke unit kaunseling dan bimbingan kerjaya. Dan seterusnya yang ketiga, mengurus dan menyelia disiplin pelajar, di mana unit ini akan mengawal, mengurus sekiranya ada berlaku tata cara kesilapan pelajar, bermakna kita akan ambil tindakan lah. Seumpama melanggar peraturan dengan menghebahkan perkara yang tidak betul ataupun melakukan perkara-perkara yang menyalahi hukum-hukum syarak. Okey. Seterusnya, okey, kalau kita lihat yang pertama iaitu menguruskan kebajikan pelajar dan asrama. Okey. Di mana kalau kita lihat apa yang pelajar akan dapat melalui kebajikan semasa antum berada di rumah, iaitu selepas pendaftaran hari ini, bermakna antum berkelayakan untuk mendapatkan kemudahan ataupun pihak kebajikan bersedia untuk membantu antum. Sekiranya antum ini mendapat rawatan di hospital kerajaan, bermakna sekiranya antum masuk hospital, antum boleh kemukakan resit bayaran tersebutlah ke unit kebajikan asrama untuk membayar. Bermakna di sinilah antum kena sediakan, antum kena menghubungi pegawai yang telah tertera di dalam slide yang Ustaz sediakan. Seterusnya, khairat kematian. Sekiranya ibu bapa meninggal, bermakna antum juga boleh mengemukakan surat ataupun dokumen berkenaan ke unit kebajikan untuk memberi bantuan serba sedikit lah. Dan seterusnya bantuan bencana, di mana bantuan bencana ini sekiranya ada kebakaran, banjir besar, maka antum kena sediakanlah sedikit laporan ataupun maklumat berkaitan bencana yang kamu hadapi dan kemukakan ke unit asrama dan kebajikan Darul Quran. Ini semasa antum berada di rumah semasa sesi pengajian. Sekiranya antum berada di asrama, insya-Allah nanti unit asrama dan kebajikan akan memberi taklimat secara detail apabila kamu berada di asrama dan peraturan-peraturan asrama. Okey, bermakna Ustaz hari ini hanya ringkasan sahaja berkaitan dengan kebajikan yang boleh kamu perolehi apabila kamu mendaftar sebagai pelajar Darul Quran. Seterusnya, penyediaan khidmat bimbingan kaunseling dan bimbingan kerjaya. Okey, Ustaz dah letak gambar, nama dan nombor telefon di laman tertera. Sekiranya antum mempunyai masalah-masalah berkaitan dengan kejiwaan, rungsing dan sebagainya, antum boleh menghubungi pegawai yang berkenaan iaitu Muhammad Zahrin bin Zahir di telefon 013 828-0971, di mana antum boleh berhubung dengan dia dengan membuat kenyataan lah antum ni semester berapa semua. Maknanya insya-Allah pegawai akan membantu antum dan membimbing antum serta memandu antum supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh antum. Insya-Allah Ustaz berharap bahawa semua antum bersedia untuk menghadapi pengajian di Darul Quran, insya-Allah. Okey, seterusnya mengurus dan menyeliakan pelajar. Disiplin pelajar. Okey. Dekat sini kita lihat apabila antum sebagai seorang pelajar yang mendaftar di Darul Quran, maka antum tertakluk dengan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di Darul Quran. Okey, di antaranya Ustaz bagi kat sini saja, bermakna antum boleh lihat dalam peraturan-peraturan yang ada di laman web
Darul Quran. Okey, di antaranya kat sini yang pertama, menjaga nama baik Darul Quran. Bermakna apabila kita menjaga kamu sebagai seorang pelajar Darul Quran, bermakna kamu membawa imej ataupun duta kecil Darul Quran. Bermakna apa juga tindakan kamu adalah melambangkan Darul Quran. Sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Kalau yang baik, alhamdulillah. Tapi sekiranya tidak baik, bermakna kamu telah menjatuh dan kamu telah merosakkan nama baik Darul Quran. Okey, antara selalu pelajar buat, kalau kita lihat, kita kena perhatikanlah, iaitu antaranya tidak menularkan perkara-perkara yang tidak benar. Okey, bermakna contohnya kamu membuat fitnah, kita membuat ataupun menularkan perkara-perkara yang tidak benar dan juga perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak dan mungkin adalah di antara kita ini buat gosip dan sebagainya, bermakna itu tidak benar lah, tidak boleh. Seterusnya, sekiranya antum ada apa-apa masalah yang antum mungkin rasa nak bertanya ataupun mungkin kurang senang berkaitan dengan Darul Quran, antum boleh menghubungi email yang telah diterakan. Bermakna jangan sebar ataupun tularkan dan perlu mendapatkan maklumat yang sebenar, antum boleh hubungi info_dq@islam.gov.my. Okey, apa-apa juga masalah ataupun pertanyaan, antum kena email ataupun dapatkan maklumat daripada yang sebenar dari Darul Quran. Okey. Kalau kita lihat sini, jaga nama baik Darul Quran ni juga adalah jaga bermakna kita kena jagalah. Okey, seterusnya nombor 2, menghadiri kelas, kuliah dan tasmik. Okey, pelajar-pelajar hendaklah menghadiri kelas yang telah ditetapkan seperti mana yang telah dinyatakan dalam taklimat akademik tadi. Okey. Dan sekiranya tidak hadir, sila maklumkan kepada guru kelas. Kalau kelas secara bersemuka, mungkin tidak ada masalah. Sekiranya kelas kita menggunakan online, sekiranya ada masalah online, hendaklah kita beritahu kepada pensyarah yang berkenaan. Mungkin dalam WhatsApp dan sebagainya. Kerana apa? Kerana masalah dalam online ni ada banyak-banyak masalah. Bukan masalahnya tidak beritahu, senyap. Lepas tu nanti bila dah kena dihalang untuk menduduki peperiksaan, baru kita nyatakan apa masalah kita. Jangan buat macam tu. Maknanya kita kena bagi tahu awal-awal lah supaya apa? Supaya pihak akademik dan Darul Quran boleh membantu antum untuk supaya antum dapat mengikuti pengajian dengan baik di Darul Quran. Okey, seterusnya menjaga adab sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita perlulah mempunyai adab yang perlu ada sebagai seorang pelajar, terutamanya dalam pengajian Islam. Oleh kerana itu, hendaklah kita menjaga tingkah laku semasa berada di dalam kelas, iaitu kelas secara online. Kita jaga adab kita dengan guru. Jangan kita tutup kamera, kita nampak aja cikgu ataupun ustaz ataupun pensyarah tersebut bercakap sorang-sorang tanpa apa-apa respon. Bermakna kalau nak tutup, mintalah kebenaran. Jangan kita main tutup, tapi seeloknya hendaklah bersemuka. Okey, bila kita bersemuka itu, maka hendaklah kita berpakaian dengan pakaian yang sopan. Jangan kita contohnya macam tak pakai kopiah, kita pakai baju t-shirt bound net je. Maka itu pakaian yang tak sepatutnya. Bermakna kita angkat kaki ke dan sebagainya. Okey, bermakna kita hendaklah berpakaian dengan sopan, eloknya pakai berkola ataupun pakai pakai apa ni? Allahu akbar. Pakai blazer ke. Okey, bersongkok, makna elok pakaian dia. Seterusnya, semasa dalam kelas talian, dalam talian hendaklah kita menghormati guru.
Bermakna kita ada adab nak tanya, bila pensyarah tanya, panggil kita buat tak tahu, senyap je. Tutup kamera, tutup mic, senyap je, tak ada apa-apa. Biar je ustaz ataupun pensyarah tersebut bercakap sorang-sorang. Bermakna kita kena hormatlah. Kalau nak keluar, kita juga mohon kepada pensyarah tersebut untuk keluar. Mungkin ada sebab-sebab tersebut, hendaklah kita gunakan chat. Okey. Seterusnya, peraturan-peraturan tata tertib yang ustaz cakap tu, bolehlah antum rujuk di laman web seperti yang tertera dalam slide ni. Bermakna nanti buka dengan sesawan Darul Quran, pilih hal HAP, hal ehwal pelajar, bermakna bila dah semak ataupun tekan laman web sesawang Darul Quran, pilih HAP dan dapat. Di mana dalam peraturan-peraturan itu secara detailnya kita tengok sedikit dia punya isi kandungan. Yang ustaz bicara tadi itu sedikit saja. Di mana isi kandungan dia, kalau kita lihat pengenalan dalam seksyen 1 hingga 2, 3 dengan 4 jawatan kuasa tata tertib dan rayuan, 9 dan 10 tata tertib am. Bermakna seterusnya muka surat seksyen 41 hingga 52 tata tertib asrama, 53, 55 tata cara penyiasatan, 50 hingga 70 tata cara tata tertib, 71 hingga 74 hukuman, 75 dengan hingga 78 tata cara rayuan, 79 tata cara tata tertib terus, dan 80 hingga 82 adalah am. Okey, seterusnya hukuman sekiranya antum, ini ustaz bagi peringatan, mudah-mudahan antum semua tidak ada lah kena, di mana dalam tata tertib seksyen 71 telah menyatakan sekiranya antum disabitkan kesalahan-kesalahan yang termaktub dalam peraturan-peraturan tata tertib pelajar Darul Quran, antum boleh dikenakan amaran, dimerit seperti di jadual 2 dan 3, membayar ganti rugi sekiranya antum merosakkan perkara-perkara ataupun itu bermakna antum tak ada dekat Darul Quran ni. Okay. Digantung daripada mendapat apa-apa kemudahan yang disediakan oleh Darul Quran dalam tempoh yang telah ditentukan oleh jawatankuasa tata tertib, digantung atau dihalang dari menduduki mana-mana peperiksaan bagi satu tempoh yang difikirkan sesuai. Ini berkaitan dengan peperiksaan. F, bergantung dari menghadiri kelas bagi satu tempoh yang ditentukan oleh jawatankuasa tata tertib. G, sekiranya antum dapat beasiswa boleh digantung dan ditamatkan. H, membuang nama pelajar berkenaan dalam senarai lulus peperiksaan. Ini bagi semester-semester berikutnya lah. Seterusnya yang F, I yang paling keras adalah ditamatkan pengajian. Okey, itu saja untuk talimat. InsyaAllah sekiranya kita dipanjangkan usia, disihatkan badan dan kita boleh datang ke Darul Quran, kita akan bertemu, kita akan taklimat secara detail berkaitan peraturan-peraturan di Darul Quran, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Jamil atas taklimat sebentar tadi. Kita akan tengok kepada soal jawab persoalan daripada pelajar-pelajar baru kita. Okey, ada satu soalan. Pakaian untuk ke kelas, rekam mesti baju raihan putih. Pakaian hendaklah pakaian, kalau pakai baju putih pun alhamdulillah. Orang-orangnya pakai baju sama saja. Maknanya atau kalau nak pakai macam pengurusan kita pun alhamdulillah boleh. Tapi hendaklah pakai songkok, pakai baju macam ni. Dan itulah adab kita untuk berguru lah, pakai dengan elok. Dia tak semestinya pakai, kadang-kadang nak pakai baju warna putih boleh. Selain daripada itu pun tak apa. Tapi jangan ada corak-corak, mudah-mudahan elok. Kemaslah. Kita pergi pada soalan seterusnya. Semua pelajar duduk kat asrama di queue ke Ustaz? Okey, buat masa ni kita tak boleh duduk asrama lagi. Mungkin duduk kat rumah lah. InsyaAllah bila ada nanti kita akan duduk di asrama lah. Bila boleh
boleh buat pergerakan. InsyaAllah kita tak tahu lah dah, doa-doa lah mudah-mudahan keadaan kita pada sekarang ni tambah baik, insyaAllah. Mudah-mudahan doa sama-sama, mudah-mudahan dia dipermulakan oleh Allah. Okey, soalan seterusnya, adakah pelajar boleh keluar masuk kawasan kampus sesuka hati atau ada masa tertentu? Okey, ini untuk pelajar apabila masuk Darul Quran nanti, insyaAllah kita akan ada waktu tertentu. Kita bukan boleh keluar sesuka hati macam IPT biasalah. Nak kata asrama penuh pun boleh juga, nak kata IPT pun boleh. Bermakna kita gabung antara dua ni. Bila masuk asrama nanti, kita ada peraturan di mana kita tidak boleh keluar sesuka hatilah. Nak keluar kena minta kebenaran macam duduk asrama. Tapi ada kemudahan-kemudahan yang kita berikan lah. Okey. Itu bila balik asrama lah. Sekarang ni tak boleh kata apalah. Nak bergerak pun susah kan. Okey, seterusnya, adakah pelajar dibenarkan bawa laptop ke asrama? Okey. Untuk membawa laptop pada waktu sekarang ni, bila kelas tak boleh bersemuka, kita dibenarkan bawa laptop. Tapi dengan syarat kita perlu register lah. Nanti dalam bila kita dibenarkan untuk balik Darul Quran nanti, insyaAllah kita akan kemukakan SOP berkaitan dengan kemasukan pelajar ke Darul Quran ataupun masuk ke asrama, insyaAllah. Okey, seterusnya, bolehkah bawa kenderaan? Okey, bawa kenderaan ni kita tidak benarkan kerana tujuan utama kita hanyalah menghafal Al-Quran dan juga subjek-subjek yang telah ditetapkan, dan insyaAllah kemudahan untuk mendapatkan kemudahan asas makan dan sebagainya ada di Darul Quran. Kerana buat masa ni kita tidak perlu untuk membawa kenderaan. Okey. Bagaimana jika dapat tawaran di tempat lain? Yang dah target Yang nak ini keluar ni. insyaAllah nanti dalam section kemasukan nanti akan jawab kot lepas ni ada taklimat yang lain. Ya, section kemasukan nanti. Kemudian, bagaimana jika pelajar yang mahu mengambil STAM? Okey. Urusan untuk pengambilan STAM ni, kalau kita lihat dekat sini, kita tengoklah atas persetujuan dengan akademik lah. Kalau akademik bagi, nanti kita tengok lah. Kita cuba uruskan macam mana untuk keluar masuk. Pasal sebab Darul Quran ini untuk cawangan HAP hanya berkaitan dengan pelajar yang keluar masuk asrama. Bermakna sekarang ni tidak kita laksanakan sebab pelajar berada di rumah. Bermakna kita akan tengoklah atas kelulusan akademik nanti. Untuk pengecualian kelas, mungkin peksa ataupun belajar STAM itu ada kelas subjek tersebut atau peksa tersebut ada kelas di Darul Quran. Kalau Darul Quran benarkan, kita akan benarkan. Okey. Tengok ada lagi soalan berkaitan dengan pelajar, peraturan dan sebagainya. Pengajian guna platform apa? Okey, itu akan ditentukan dalam akademik punya lah. Akademik akan gunakan tentu mana. Untuk platform apa, sama ada Google Meet dan sebagainya, itu boleh mohon rujuk ke unit akademik. Okey, adakah segala gadget tidak dibenarkan di kampus? Soalan menarik. Okey, buat masa ni gadget macam telefon ni telefon ni kita benarkanlah sebelum ni, dan yang terbaru sekarang ini kita benarkan bawa komputer dengan syarat pelajar perlu memohon ataupun mohon kebenaran untuk bawa komputer, dan kita akan bagi stiker. Gadget game tak benarkan lah. Kalau ada kita ambil lah, kita simpan dulu. Okey, game tak dibenarkan. Okey, semua dah dengar tu. Boleh simpan rambut ke Ustaz? Okey, rambut. Masalah rambut ni kita tengok SOP yang sedia ada sekarang ni. Sebab kedai rambut tak buka, bermakna kita tak boleh kata apalah, dibenarkanlah. Nanti kalau dah dibenarkan kedai rambut beroperasi, bermakna boleh gunting. Kita akan tengoklah bila datang Darul Quran nanti, kita akan berikan spesifikasi rambut. Di mana kalau kita lihat
Depan tak boleh letak. Tak boleh lebih daripada sini. Atas, tengah-tengah tak boleh lebih daripada 5 cm. Nanti kita akan tengoklah. Kita akan bagi dalam SOP kemasukan ke asrama nanti insya-Allah. Okey, berkenaan dengan perjanjian menyatakan pelajar tidak dibenarkan bekerja kecuali dengan kebenaran. Jadi pelajar harus minta kebenaran dengan siapa? Okey. Minta kebenaran ke pengarah melalui SJP. Okey. Ada wifi percuma tak dekat kampus? Itu soalannya. Wifi ada. Tapi tengok keadaan lah. Kadang-kadang dia lambat, kadang-kadang cepat. Soalan, bagaimana game dalam handphone? Nak kena delete ke tak? Okey. Yang ini kalau ikut sepatutnya kena delete. Tapi itu adalah kebijaksanaan antum semualah, sebab bila ada pemeriksaan antum kena handphone, dalam handphone ada bermakna kita nasihatkan supaya di-delete lah. Ya. Okey, ada lagi soalan? Adakah iPad perlu didaftarkan sebagaimana laptop? Okey. Kita lihat bila kita buat lawatan di asrama, mungkin pelajar ada sampai 5 handphone, 3 handphone, 2 handphone. Nanti kita akan tanyalah, kenapa handphone banyak sangat? Bermakna macam ada sesuatu yang mencurigakan. Nanti kita akan tengoklah. Kalau bawa handphone, kalau bawa iPad, tak payah bawa komputer. Kalau bawa komputer, bawa iPad dan seumpamanya, okeylah, tak apa. Oleh kerana itu, selain daripada smartphone, kenalah register. Smartphone saja tak perlu register. Okey, boleh pakai purdah ke Ustaz? Okey, boleh pakai purdah, tetapi di kawasan Darul Quran kita tidak benarkan. Ya, ada yang bertanya, jenis asrama macam mana? Teres ke apa? Ini soalan asrama. InsyaAllah nanti antum datang ke Darul Quran, apalah kita sediakan. Kalau ikut peraturannya, satu bilik 2 orang je lah. Macam hotel tu. Okey, satu lagi soalan. Pelajar online perlu pakai pakaian yang telah ditetapkan ke? Dah cakap tadi, seperti mana soalan sahabat antum di awal tadi, kena boleh pakaian, seelok-eloknya pakai baju yang cerah macam ni. Bermakna pakai kopiah, bermakna adalah mungkin tempat duduk tu mungkin ada beza-beza, ada yang kursi yang selesa dan sebagainya tu pulang. Tapi bila dalam kuliah tu hendaklah kita bersopan pakaian lah, jangan ada macam terbuka apa semua tu, bermakna macam kurang beradab dengan guru lah. Okey. Okey, di asrama berapa orang tinggal sebilik? Itu soalan lagi. Sudah saya kata. Kita dah jawab tadi, 2 orang kan? Okay, seterusnya, macam mana dengan urusan makan minum di asrama nanti Ustaz? Nak kena beli atau memang disediakan? Okey, makanan untuk pelajar, pelajar kena belikan lah. Kena beli sendiri. Kafe disediakan. Okey, macam mana pula nak beli barang keperluan yang dah habis? Boleh ke order online macam Shopee? Okey. Ini semua atas online ni. Okey. Barang keperluan ada di koperasi. Mungkin kalau suasana ataupun keadaan membenarkan, kita boleh keluar insya-Allah Sabtu atau Ahad. Okey, boleh keluar untuk beli barang dan beli secara online ni kita tak galakkan lah. Tak galakkan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sampai kalau 1,000 setiap orang beli 1,000 bungkusan datang. Bukan satu orang mungkin dapat 5. Janganlah, tak digalakkan. Kalau perlu sangat, memang susah nak dapat, barulah beli. Okey, adakah peraturan lebih kurang macam sekolah menengah asrama? Okey. Peraturan dia ada beza sikit dengan asrama. Kan Ustaz dah cakap antara gabungan duduk asrama penuh dengan pengajian tinggi.
ada kemudahan ataupun kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Sebagai contohnya boleh bawa laptop, boleh bawa handphone. Mungkin selalu kalau kat asrama tidur pukul 11, mungkin kita boleh lebih sikit, ataupun boleh pergi ke pusat Islam untuk mengaji bermakna. Hampir-hampir begitulah, cuma kita kawal sikit berkaitan dengan keluar masuk, itu saja. Okey. Ni macam cadar selimut bawa sendiri ke? Ada soalan Ia tadi. bawa sendiri. Okey, yang seterusnya ni soalan berkenaan beasiswa nanti akan dijawab selepas ni. Kemudian hafazan dari juzuk 1 ke 30 ke macam mana? Itu soalan. Okey, soalan ni insya-Allah boleh dijawab di bahagian akademik lah. Ya. Tapi secara ringkasnya masuk Darul Quran 1 hingga 30 lah. Berapa had-had je nanti akademik. Boleh rujuk dekat akademik. Ya, betul. Okey, satu lagi untuk saksi pelepasan pelajar. Pelepasan pelajar. Itu dalam borang dia. Pelepasan ni macam mana ni? Ni borang pelepasan pelajar yang diisi online tu kot. Dia tanya siapa yang layak jadi saksi. Tu rekod akan jawab kan? Itu akan dijawab oleh rekod nanti. Rekod akan jawab nantilah. Lepas ni ya, soalan ni. Selepas ni insya-Allah. Cadar kata single. Cadar kata single. Ya, single. Takkan double lah. Semua single lah, takkan double. Okey, ada lagi soalan? Ustaz, kalau yang dah habis hafal Quran tinggal mengulang saja ke macam mana tu? Yang dah khatam lah ni. Waktu makan sehari sebanyak berapa kali? Tu tanya tu. Okey, terpulang kau ada pelajar. Kalau dia nak makan sekali sehari pun tak apa. Kalau makan 3 kali pun tak apa. Okey, waktu pakaian waktu malam macam mana? Jubah warna boleh ke? Waktu malam ada kelas ataupun di asrama. Kalau di asrama nanti antum dah balik nanti terpulanglah dekat kamu lah. Mana boleh pakai baju Melayu dan sebagainya. Okey. Waktu malam ada kuliah ke? Okey, yang ini maklumat berkaitan dengan akademik Ustaz, tak pastilah nanti. Okey, ni soalan akademik nanti. Ikut pensyarah. Okey, ada lagi soalan? Cukup dah. Soalan terakhir kalau ada. Soalan last. Okey, satu lagi soalan terakhir berkenaan haid awal pelajar. Okey. Alhamdulillah untuk makanan pelajar kena beli sendiri ya. Pelajar kena beli sendiri, sediakan duit, insya-Allah kalau ada rezeki, ada beasiswa, gunakan sebaik mungkin lah. Janganlah kita menggunakan duit yang telah diberikan tu kepada benda-benda yang tidak berkenaan lah, insya-Allah. Okey, satu lagi kan Ustaz? Soalan terakhir. Bilik pelajar sesama SEM atau berlainan SEM? Itu nanti akan ditentukan oleh unit asrama, insya-Allah. Ya. Nanti balik nanti kita akan sambut, kita akan jumpa. Okey. Saya rasa itu soalan terakhir daripada pelajar untuk Ustaz kita jawab, dan jika ada soalan-soalan lagi kita boleh tanya masa ke semasa bersama ustaz-ustaz kita dan sebagainya, insya-Allah ada akan menjawabnya nanti. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Jamil atas penyampaian taklimat berkenaan dengan hal ehwal pelajar kepada semua pelajar baru kita pada hari ini, program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Darul Quran Jakim. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita akan pergi ke taklimat yang terakhir untuk hari ini, iaitu taklimat daripada seksyen kemasukan, beasiswa dan graduasi. Rasanya yang ni mungkin banyak soalan juga ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan taklimat berkenaan dengan seksyen kemasukan, beasiswa dan graduasi. Bermakna kamu semua akan melalui
section kemasukan ini. Sekarang daripada kamu bermulanya daripada permohonan kemasukan kedarukaan hari itu pada bulan Februari, dan seterusnya kamu diproses temuduga, masuk temuduga, kemudian hari ini kamu ditawarkan. Bermakna kamu dah berjaya, kamu ditawarkan untuk masuk ke Darul Quran JAKIM dengan jayanya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kamu masuk ke sebagai warga Darul Quran JAKIM bagi program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. InsyaAllah, taklimat ini akan diteruskan berkenaan dengan mulanya kita bertaaruf dulu berkenaan dengan section kemasukan ya. Keberkenalan dulu. Pegawai dan kaki tangan unit. Okay, next. Okay, di situ kita nampak pegawai dan kaki tangan unit KBG. Ringkasnya KBG di sini. Kemasukan, beasiswa dan graduasi. Orang tanya pula nanti apa KBG tu. K, kemasukan. B, beasiswa. Dan G, graduasi. Maknanya kamu masuk, kemudian kamu diuruskan beasiswa. Semua yang masuk, semua yang dapat tawaran ni layak menerima beasiswa. Jadi tak payah risau. Kalau ada yang tak nak tu tak apa, bagi tahu awal-awal kami tak nak beasiswa. Okey, kita kecualikan dia. Kita akan bagi kepada yang nak beasiswa. Tapi majoritinya nak lah, tak ada pun ramai yang tolak kan. Kalau tolak tu seorang dua orang begitu saja selalunya. Dan akhir sekali graduasi. Inilah unit kami yang menguruskan perkara-perkara ni. Kamu akan bergraduate setelah mana kamu khatam 30 juzuk dan tamat pengajian di Darul Quran selama 3 tahun, maka kamu akan bergraduate sebagai graduan Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Darul Quran JAKIM. Okey, ini carta kami punya staff. Pegawai kami ni pendaftar Encik Azizuddin bin Muhammad Hashim, ni pendaftar Darul Quran. Ni saya punya big boss, bos kat sini. Yang kedua, Ustazah Norshida binti Mat Zain, penolong pengarah kanan yang turut sama-sama menguruskan hal ehwal kemasukan ni, pengambilan pelajar baru bersama dengan saya juga, dan juga Ustaz Ikmal Syukri bin Zulkifli, penolong pengarah kanan. Ini bahagian graduasi. Okay. Ustaz Ikmal menguruskan graduasi kamu nanti. Setelah kamu tamat pengajian, dia akan uruskan kamu graduan lah. Konvo, urusan convocation Darul Quran JAKIM. InsyaAllah tahun ni kalau tak ada halangan, adalah konvo. Kalau masih lagi dalam PKP, maka tak adalah konvo kita. Apapun, yang pelajar yang tamat, tetap akan tamat dan dapat sijil diploma tetap akan dapat. Cuma konvo saja tak ada. Apapun, kita tunggulah pengumuman MKN nanti sama ada PKP dah tamat atau tak tamat. Kita tengoklah nanti macam mana. Dan seterusnya kita ada penolong pengarah, masih belum diisi. Dan di bawah tu, nama tu, Ustaz Muhammad Taufik bin Mat Arsyad, penolong kanan yang sedang bercakap sekarang ni, yang menguruskan panggil kamu masuk ke sini, bagi tawaran. Inilah unit saya lah bersama-sama dengan Ustazah Norshida, pendaftar dan sebagainya tadi. Dan di bawah tu ada Ustazah Rahibah, bahagian rekod, merekodkan, mendaftarkan kamu. Hari ni kamu masuk, daftar melalui online ini, yang mana kamu hantar melalui Google Form itu. Itulah, ni Ustazah Rahibah akan menguruskan pendaftaran kamu ke dalam sistem pelajar. Jadi kamu kena pastikan nama-nama rekod peribadi kamu tu kena tepat. Ejaannya kena betul. Ejaan Jawi kena betul. Jangan salah. Sebab nama-nama yang kamu tulis dan kamu catat ataupun type di dalam borang itu akan dicatat di dalam sijil convocation kamu. Sijil diploma. Maknanya kalau kamu tulis salah, maka ejaan pun akan salah. Salah juga. Jadi
Kita tak nak last minute baru komen, baru komplain kata ejaan salah dan sebagainya. Jadi masa mula-mula daftar ni dah kena pastikan ejaan, nama, jawi dan rumi itu mesti tepat, mesti betul. Okey, jangan salah ejaan. Sebab nama-nama ni lah akan diguna pakai setiap semester kamu dalam peperiksaan dan sebagainya. Segala urusan rasmi, nama tu penting. Kemudian di bawah tu kita ada seorang lagi Ustazah Rosmira binti Razak. Dia membantu haiwan segi pendaftaran kamu dan juga urusan convocation, graduasi. Dan di bawah itu ada Ustaz Mak Zaki bin Mak Zain, pembantu haiwan Islam. Dia membantu unit saya bahagian kemasukan. Dan juga di bawahnya Ustazah Puan Syahida binti Abdul Hamid, pembantu takbir. Dia selaku pembantu kami di unit ini. Jadi berurusan dengan borang-borang beasiswa nanti, boleh terus berjumpa dengan Puan Syahida. Okey. Jadi jangan ketinggalan dan jangan berkenaan dengan borang tu, jangan sampai macam tak ada info. Kamu mesti dapat info. Kalau borang tak hantar, bermakna kami tak boleh proses. Tak boleh nak proses beasiswa kamu. Jadi pastikan kamu ada info yang tepat. Okay, last kali di bawah tu ada Muhammad Adam Syakil, pembantu operasi. Cik Adam ni pembantu kami. Juga pembantu kami di unit KBG ataupun kemasukan, beasiswa dan graduasi. Okay, boleh perkenalan. Mungkin yang tak ada gambar lagi tu, insyaAllah akan ada gambar nanti. Boleh kenal-kenal. Okay, next. Kita tengok slide seterusnya. Peranan section kemasukan, beasiswa dan graduasi. Apa itu peranan dia? Apa fungsi section ini? Yang pertama, menyelaras dan melaksana pengambilan pelajar baru mengikut program pengajian. Okey. Kami menyelaras melaksana pengambilan pelajar baru mengikut program pengajian. Yang ini, kamu ni adalah program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Satu lagi yang akan datang, bulan 7 ni juga akan daftar program persijilan tahfiz UIA. UIA, program aliran sains. Dia orang akan masuk juga, akan daftar secara online juga mungkin. Tak lama lagi. Sekarang ni baru diploma. Yang kedua, menyelaras dan melaksana pengambilan pelajar baru luar negara, program diploma. Kami juga menguruskan pengambilan pelajar baru, pelajar dari luar negara. Namun hari ini kita tak dapat nak ambil ataupun tahun ini, kali ini kita tak dapat nak ambil pelajar daripada luar negara berkaitan dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Kita tak dapat nak elak dan tak dapatlah kita nak bawa dia orang masuk ke negara kita kerana banyak halangannya. Jadi kita lebih utamakan pelajar daripada dalam negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. Sampai 250 insya-Allah kita tawarkan pada kali ini 250 orang pelajar baru termasuk Sabah Sarawak untuk belajar di Darul Quran Jakim insya-Allah. Kemudian menyelaras dan melaksanakan pendaftaran kemasukan pelajar. Seperti mana hari ini, selalunya sebelum-sebelum ni kita buat pendaftaran dengan cara bersemuka. Kita jemput, datang ke Darul Quran, kemudian buat pendaftaran seperti mana biasa. Kan? Tapi hari ini suasananya kita tak nampak sebab kita hanya laksanakan pendaftaran secara online, secara dalam talian. Hanya kita nampak muka ustaz yang bagi taklimat sajalah. Namun insya-Allah suatu hari akan diumumkan, akan dimaklum bila dan masanya dan ketikanya untuk kita datang melaporkan diri kita secara bersemuka di Darul Quran ini insya-Allah. Apapun sabar menanti. Dah tahu dah ada orang-orang yang tak sabar, yang excited lah orang kata nak datang ke Darul Quran ni, tak sabar nak tengok bumi Darul Quran. Namun harap bersabar dulu buat masa ini. Semua orang terlibat, satu Malaysia terlibat dengan
PKP ni kan. Jadi nak kita kena akur dengan arahan itu. Kita belajar dulu secara online di atas talian bersama dengan ustaz-ustaz kita, insya-Allah akan bersama dengan kamu secara online. Belajarlah, ikutlah peraturan PDP itu dengan baik. Ikut arahan yang telah ditetapkan oleh pihak akademik tadi, ikut jadual dan sebagainya. Seterusnya pergi kepada menyelaras dan merekodkan maklumat serta dokumen pelajar. Okey, dokumen-dokumen. Yang disebutkan dokumen ni, banyak dokumen yang pelajar perlu print ataupun cetak daripada sistem semakan tu kan. Masa semak tu kamu dapati ada beberapa banyak juga tu. Maknanya banyak dokumen yang kamu kena cetak dan kamu kena isi secara manual. Ada yang kena isi online, saya rasa tak banyak yang online, mungkin 1-2 saja. Yang kebanyak-banyaknya kena isi secara manual. Jadi cara manual tu isi bagi tepat, ejaan, tulisan tu bagi jelas lah. Tak cantik, tak apa, yang penting boleh baca. Kemudian dokumen-dokumen beasiswa, perjanjian beasiswa, yang tu penting tu. Sebab kita nak dapat duit beasiswa kan. Nanti sebab kalau ikut dalam sistem tu kita dah bekalkan semua kaedah ataupun cara-cara nak isi borang beasiswa. Dah ada panduan. Jadi rasanya boleh faham lah tu. Boleh jelas. Tapi masih ada lagi yang keliru, yang tak faham. Ikut panduan tu, insya-Allah step-step dia kamu akan boleh isi dengan jelas, dengan betul. Tak ada masalah tu. Yang penting kamu faham nak guna pen warna apa, warna hitam. Okay. Arahan dia jangan guna liquid. Jangan guna liquid. Kamu potong saja, isi semula. Yang betul. Pastikan nak eja tu biasalah. Kadang-kadang kita nak isi borang bab duit ni kan, tangan tu menggeletar sikit. Gigil pun ada. Berpeluh pun ada. Nak pegang pen pun jadi tak berapa kuat dah. Nak tak nak, jadi kena isi bagi betul kan? Okey, isi bagi jelas, jangan salah. Okey, borang-borang tu dan banyak lagi borang-borang lain pun kena isi juga. Medical check-up. Dokumen medical check-up tu dah ada yang dah pergi buat kat klinik kan, klinik swasta pun boleh. Jangan risau, tak perlu pergi ke klinik kerajaan. Kerana mungkin klinik kerajaan ataupun hospital, sekarang ni hospital agak sesak. Jadi kamu boleh pergi ke klinik swasta. Klinik swasta tu tak apa, keluar duit sikit kan. Mungkin paling murah 80. Mungkin gitulah, ada yang mahal sampai 100 pun ada. Jadi apa pun korban sikit, buat masa ni korban sikit dulu duit. InsyaAllah nanti kamu dapat beasiswa, nanti dapat balik lah. Jadi tak rugi pun. Okay, sekejap je. Keluarkan duit sekejap, nanti kamu akan dapat balik duit beasiswa. Jangan risau. Isi bagi betul. Barang-barang tu kamu kena buat medical check-up, kamu kena hantar balik bila? Seperti mana tarikh yang dimaklumkan, sebelum 23 Julai. Sebelum 23 Julai, kamu kena hantar balik semua dokumen yang dah lengkap. Jangan hantar borang kosong ataupun borang yang isi separuh tak isi separuh. Ataupun isi borang, hantar borang tak tanda tangan. Tu bermasalah, kami nak mengurus. Jadi pastikan dokumen-dokumen kena tanda tangan. Tanda tangan. Kalau ada tanda tangan saksi, kamu kena cari saksi. Ada tanda tangan penjamin, kamu kena cari tanda tangan penjamin. Penjamin boleh kepada ibu ayah. Mak ayah kita boleh jadi penjamin. Walaupun dia dah pencen. Walaupun dia dah bersara, tak ada masalah. Mak ayah sebagai penjamin. Mak ayah kita yang masih ada lah. Yang tak ada tu janganlah pula letak nama saja, tapi orang lain yang tanda tangan tak boleh. Kena mak ayah kita yang ada. Yang masih ada, tanda tangan sebagai penjamin. Saksi, siapa saksi? Kita dah nyatakan juga dalam panduan isi borang tu. Saksi dia adalah pegawai kerajaan. Grade 41 ke atas. Pegawai kerajaan Pegawai kerajaan grade 41 ke atas. Jadi kamu kena carilah. Kena usaha untuk cari sikit. Siapa cikgu ke, pegawai mana kat pejabat ke jabatan mana. Kena cari. Okey. Kena usaha lebih sikit lah. Kemudian dokumen-dokumen lagi.
Kemudian tugas fungsi kami mengurus dia majlis istiadat convocation Darul Quran Jakim. Istiadat convocation ni kami tengah mengurus untuk convocation pada tahun ini, namun belum dapat confirmation lagi sama ada boleh laksanakan convocation ataupun tidak. Ya. InsyaAllah kalau dah tamat PKP baru kita ada keputusan sama ada nak ada convocation atau macam mana. Okey. Seterusnya kami juga bertanggungjawab mengeluarkan sijil bergraduat. Sijil khatam hafazan Al-Quran, surat tamat pengajian. Bagi program diploma surat akuan pelajar dan juga surat tazkiyah. Surat tazkiyah. Maknanya surat akuan pelajar. Okey, program diploma. Jadi nak contohnya surat akuan tu, kamu nak minta bantuan zakat dan sebagainya. Kamu nak minta, pihak Jabatan Zakat akan minta surat akuan. Mana surat akuan daripada pusat pengajian. Jadi kamu kena datang ke sini, ke unit rekod. Di sini, di Darul Quran ni, unit KBG ni dikenali sebagai unit rekod. Lebih famous lah. Kalau sebut KBG orang tak berapa nak kenal. Tapi kalau sebut rekod, insyaAllah tepat sasarannya. Jadi kamu kena isi borang dan hantar borang tersebut ke unit rekod dan kita akan uruskan surat akuan kamu. Jadi nak dapatkan surat akuan, jangan hari ni hantar terus nak, tak boleh. Maknanya kamu nak hari ni, kamu kena hantar 2 hari sebelum. Contohnya macam tu. Ya, mohon seawal mungkin. Okey. Kemudian seterusnya proses awal selepas pendaftaran. Kamu nak buat apa? Surat tawaran pengajian. Dah ada kan? Kamu dah tengok surat tawaran pengajian, surat pengesahan tawaran, semua dah print tu. Jangan ada yang tak print lagi. Nanti ada yang call, tanya lagi tak sempat print dan sebagainya. Baru tengok semalam, line tak clear lah, apa semua, internet tak ada, tak boleh print. Lepas tu ada alasannya printer rumah tak ada, nak kena pergi kedai. Lepas tu semalam hari Ahad kedai tak buka. Macam-macam alasan lagi. Jadi hari ni kita bagi peluang untuk cetak semua borang-borang yang belum isi. Tolong print segera. Kerana sistem kita tak boleh nak tunggu kita sampai bila-bila. Sistem ni ada waktu, ada masa dia akan off. Jadi jangan mengharapkan benda tu akan berada sepanjang masa. Jadi tolong isi dengan lengkap. Okey. Seterusnya lagi apa lagi? Borang pendaftaran pelajar Darul Quran, borang laporan kesihatan. Kamu kena hantar tu semua tu. Jangan tak hantar. Okey, kemudian muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, borang laporan kesihatan. Pastikan kamu pergi buat medical check up tu, doktor isi dan cop akuan bahawasanya kamu sihat dan tak ada apa-apa penyakit yang memudaratkan. Okey. Penyakit akan datang tu tak ada masalah, itu akan datang, kita tak tahu. Yang sekarang ni kamu kena isytiharkan, sebut dengan doktor tu kamu sakit apa. Kalau ada penyakit yang kritikal, cakap tak ada masalah jantung ke, masalah radang paru-paru ke, masalah buah pinggang ke, masalah apa saja, migraine ke apa, sebut. Kena nyatakan, bagi tahu supaya doktor boleh cek dan sahkan bahawasanya kamu sihat ataupun tak sihat. Kalau tiba-tiba datang sini baru dapat kesan kata ada masalah jantung berlubang contohnya, mari dia masuk dah Darul Quran ni baru tahu kata jantung dia berlubang. Sebelum tu tak berlubang. Tu agak pelik sikit lah. Jadi tolong cek betul-betul. Kalau kamu kata rasa sihat, tak ada masalah. Kalau kata ada penyakit, tolong maklumkan dengan jujur kepada doktor untuk cek kamu dengan sempurna lah. Nak masuk DQ ni, nanti nak menghafal Quran 30 juzuk 3 tahun kat DQ ni, mesti dalam keadaan sihat. Okey, surat pelepasan dan pengakuan ibu bapa penjaga.
Surat pelepasan tu kamu kena isi. Saksinya bolehlah siapa-siapa saudara mara ataupun adik-beradik kita yang terdekat boleh tolong jadi saksi ya. Saksi. Kemudian surat pengakuan pelajar kena isi, kamu kena tanda tangan. Kemudian ikrar. Ikrar tu kamu baca bagi faham betul-betul, bermakna kamu berikrar, kamu berjanji akan ikut segala arahan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Darul Quran, maka kamu tak boleh langgar. Kalau kamu langgar, bermakna kamu akan diambil tindakan tata tertib seperti mana dinyatakan oleh Haiwan Pelajar tadi. Okey, seterusnya salinan kad pengenalan kena sahkan, cop sah. Okey, kad pengenalan perlu dicop sah oleh mana-mana pegawai kerajaan ataupun siapa-siapa yang boleh cop dan sahkan. Kemudian salinan SPM dan juga lain-lain CJ yang berkaitan. Okey, CJ SPM. CJ SPM mesti bagi yang salinan daripada original. CJ original tu kamu photostat, kamu hantar melalui Google Form kan. Kena hantar sijil, bukan lagi slip ataupun snap gambar keputusan yang seperti sebelum ni. Kita tak nak yang tu, kita nak sijil. Sijil SPM yang original, kamu snap dan hantar melalui Google Form. Okey, kita bukan nak lagi slip keputusan peperiksaan ya. Tolong faham itu. Dan seterusnya yang ke-11, borang maklumat pelajar. Borang maklumat pelajar untuk hal ehwal pelajar. Kamu kena isi, bagi jelas juga nama dan sebagainya, alamat, maklumat penjaga dan sebagainya. Sekiranya ada waris, ada ibu bapa, nyatakan. Kalau tak ada, nyatakan siapa penjaga kita supaya mudah dihubungi untuk urusan emergency. Okey. Kemudian salinan buku akaun bank muamalat. Belum tu. 3 set borang perjanjian biasiswa. Okey. 3 set ada yang bertanya dah tadi. 3 set borang perjanjian biasiswa. Maknanya dalam sistem tu kita bagi 1 set borang, kamu print keluar sebanyak 3 set. Ataupun kamu print 1, pergi photostat lagi 2 set. Jadi 3 set. Maknanya 3 set tu maksudnya kamu kena print 3 kali ataupun photostat untuk 3 set, 3 kali barang tu. Kemudian isi. Barang beasiswa ni kena isi dengan cermat, guna pen warna hitam. Kalau salah tidak boleh di liquid. Okey. Tidak boleh di liquid. Kemudian ditandatangan oleh penjamin, itu kedua ibu atau mak ataupun ayah kita sebagai penjamin, dan saksinya adalah seperti mana disebutkan tadi. Okey, pegawai kerajaan grade 41 ke atas. Kemudian yang ke-13, salinan buku akaun bank muamalat. Ni sekarang mungkin bank tak keluarkan buku, dia keluarkan slip nombor akaun saja. Slip nombor akaun. Jadi slip nombor akaun itulah yang perlu di photostat untuk hantar bersama dokumen-dokumen nanti. Okey, kamu kena simpan juga. Jangan tak simpan salinan. Nanti kalau dah habis hilang ke apa, diminta lagi, kamu kena hantar. Kena hantar salinan. Maknanya ada guna. Jangan kamu photostat satu, lepas tu yang original bank bagi tu kamu letak simpan mana-mana, lepas tu hilang, cari tak jumpa dah. Jadi mesti ada salinan ataupun simpanan supaya nombor akaun tu kamu tak hilang begitu saja. Kita simpan Okey. Dan yang ke-14, borang keahlian perpustakaan. Perpustakaan kena isi juga macam biasa. Penuhkan maklumat yang dikehendaki. Okey, di bawah tu pelajar akan dihubungi sekiranya dokumen pendaftaran tidak lengkap. Ni setelah mana kamu post nantilah. Kamu post post sebelum 23 Julai. Okey. Kemudian seterusnya kita pergi kepada permohonan surat akuan pelajar. Tadi dah menyatakan isi borang permohonan ni. Borang ni kena ambil di kaunter akademik. Tak ada di unit rekod Di kaunter akademik, kamu kena pergi sana, naik atas, ambil borang, isi, kemudian baru bawa turun ke unit rekod.
lengkapkan. Tujuan dia pilih apa yang kamu nak buat. Kemudian dapatkan tanda tangan pegawai penyelia asrama dan hal ehwal pelajar. Yang ini penting. Tak boleh terus pakai hantar gitu je, tak boleh. Kena ada tanda tangan oleh pegawai penyelia asrama dan juga hal ehwal pelajar. Okey, kena ambil tanda tangan di sana. Kemudian barulah serahkan borang tersebut ke unit rekod untuk diuruskan suratnya. Okey, kalau tak berkaitan, kalau tak diluluskan, kami tak keluarkan surat. Okey, jadi pastikan tujuan tu mesti tujuan yang munasabah. Okey, yang munasabah sahaja. Program di bawah tu ada borang borang permohonan. Ni contoh borang, kamu tengok. Ni tak berapa clear lah kat sini. Nanti kamu boleh tengok di borang yang orinya di unit akademik. Setelah mana kamu dah masuk ke Darul Quran nanti. Okey. Itu borang permohonan. Kad matrik hilang. Kad matrik hilang. Kad matrik ni wajib ada sentiasa daripada SEM 1 sampailah SEM semester 6. Habis kamu belajar di Q ni. Sebab kad matrik ni kegunaannya adalah untuk nak masuk peperiksaan. Wajib ada kad matrik. Okey. Nak masuk periksa tak ada kad matrik akan bermasalah. Kamu akan dihalang untuk masuk peperiksaan. Jadi wajib ada. Dan jaga jangan hilang. Kalau hilang, kamu kena isi borang dan kena bayar lagi sekali. Okey, buat baru bayar lagi sekali lah. Okey, faham ya? Dan lain-lain berkenaan dengan pelajar juga. Pelajar dinasihatkan mengemas kini maklumat peribadi, nombor kad pengenalan, nama dan ejaan jawi, alamat. Di dalam borang tadi, seperti mana yang dah dimaklumkan, kena pastikan isi bagi betul. Ejaan bagi tepat. Okey, jangan salah sebab dia melibatkan sijil diploma yang akhir nanti. Ingin berhenti. Ni nak bagi tahu yang ada yang ingin berhenti dari pengajian. Kamu kena kemukakan surat permohonan berhenti pengajian kepada pengarah Darul Quran. Okey, buat alamat kepada pengarah Darul Quran JAKIM. Kemudian kita minta juga sesalinan surat tawaran universiti ataupun mana-mana IPTA yang kamu dapat tawaran tu, kena buktikan. Kena tunjuk, lampirkan sekali surat tu. Jangan terus mari cakap je. Bawa surat ditulis tangan je apa saja tapi tak ada lampiran. Kita tak layan Kita tak layan. Jadi kita nak mesti ada surat tawaran daripada IPTA ataupun universiti. Kemudian mengisi borang check out asrama. Setelah mana dah lulus, kena dapat kelulusan dulu. Dah lulus baru boleh pergi isi borang check out asrama serta membuat serahan kunci asrama. Setelah mana permohonan diluluskan. Kamu akan diberi kunci nanti. Bila kamu daftar nak masuk asrama nanti, kamu akan diberi kunci seorang satu. Jadi pastikan kunci tersebut dijaga dengan baik, jangan hilang. Sebab 3 tahun kamu nak duduk asrama kan. Jadi pegang kunci, jaga elok. Okey. Kalau rasa takut hilang, kamu pergilah duplicate, buat lagi satu ke, buat lagi 2 ke, simpan dia elok. Jangan bagi hilang. Hilang satu, keluarkan satu. Macam tu lah. Okey. Jangan kacau kawan. Nanti kawan tengah kuliah kita pun nak pergi, kita nak balik asrama, kunci tak ada. Jadi masalah. Kawan tengah kuliah, kita nak masuk bilik. Jadi kunci tak ada. Jadi masalah. Jadi kunci kena ada seorang satu. Okey. Sebab jadual kuliah kadang-kadang tak sama dengan kawan kita. Walaupun sebilik Okey, pelajar akan dikenakan bayaran balik beasiswa sekiranya berhenti atau diberhentikan dari pengajian. Pastikan faham betul-betul ni. Kamu nak berhenti ataupun diberhentikan, kamu mesti kena bayar balik beasiswa yang kamu ambil itu. Okey, beasiswa yang kita bagi, kemudian kamu ambil, maknanya kamu nak berhenti, kamu kena bayar. Kena bayar balik berapa yang kamu ambil. Dia kira macam tu lah. Okey. Kalau kamu ambil satu semester tu kamu kena bayar balik. Macam tu. Okey. Faham ya? Okey, kita terus kepada slide seterusnya. Jika terdapat sebarang kemusykilan, boleh emailkan pertanyaan kepada email yang disediakan, info@hdq@islam.gov.my, dan satu lagi kita sediakan email kemasukan.dq@gmail.com. Boleh juga ajukan di situ ataupun boleh hubungi waktu office sahaja, waktu pejabat, jangan call waktu malam
Dengan call petang lepas waktu pejabat dah tak boleh. Tapi sekarang ni kena maklum bahawasanya pejabat kadang-kadang ada orang, kadang-kadang tak ada orang. Waktu pejabat kami bekerja secara work from home ataupun BDR, bekerja dari rumah. Jadi kadang-kadang di pejabat ni tak ada orang. Jadi kalau call tak ada orang jawab tu jangan marah lah. Okey. Janganlah buat statement apa-apa kata tak dilayan, tak apa semua. Sekarang ni musim ni kena faham bahawasanya semua staff kakitangan kerajaan ada yang BDR, ada yang bekerja di rumah. Okey. Jadi talian tu mungkin berdering saja tapi tak ada orang angkat. Kalau ada orang jawab tu maknanya rezeki kamu. Okey, boleh kami jawab terus. Dan sekiranya tak ada jawapan tu maknanya sabar, jangan marah dan seterusnya boleh kemukakan di email. InsyaAllah kami akan tengok email, kami akan jawablah. Okey, itu antaranya taklimat daripada unit kemasukan, beasiswa dan graduasi. Sekian, terima kasih. Okey, mungkin ada persoalan. Okey, soalan ni saya tengok. Okey. Ketiga salinan asal perjanjian beasiswa itu kena ada stamp. Ya, stamp hasil lah. Satu lagi saya lupa nak sebut tadi. Maknanya setiap kamu isi borang beasiswa itu, setiap satu kamu kena isi, kena matikan stamp. Matikan stamp. Nak matikan stamp tu kena bawa lah pergi ke pejabat hasil ataupun pergi, semua sekarang ni ada sistem dia. Kamu bawa pergi pejabat hasil lah. Okay, matikan stamp. Bukan stamp di macam pejabat pos, stamp pos surat tu. Kalau di pejabat pos dia panggil stamp hasil. Stamp hasil tu RM10. Satu, setiap borang tu 3, maka RM30 lah. Okay. Kalau kamu terus pergi direct ke pejabat hasil, dia akan chop di sana untuk matikan stamp. Penjamin sekiranya kakak atau abang boleh ke? Penjamin tak boleh. Penjamin kita kena bagi pada pegawai kaki tangan kerajaan. Okey. Ustaz, penjamin sekiranya kakak atau abang. Sekejap. Sorry. Penjamin sekiranya kakak atau abang boleh ke? Pastikan mak ayah ada tak? Mak ayah tu ada ke tak ada lagi. Kalau dah tak ada, barulah cari orang seterusnya. Okey. Di atas ni, saya nak tanya kalau CJSPM tu saya tak ambil lagi macam mana? Sekarang ni ada kaedah dia, sijil boleh berhubung dengan pihak sekolah ataupun cikgu, guru kelas. Boleh tolong snapkan gambar. Kalau tak boleh pergi sekolah tu maknanya boleh cikgu kelas boleh snapkan gambar sijil tersebut, send kat kamu. Jadi snap gambar sijil tu kamu boleh send melalui Google Form lah. Okay. Salinan kad pengenalan termasuk kad pengenalan ibu ayah. Kad ibu ayah tak perlu, kad pengenalan kamu sahaja, pelajar sahaja. Okay. Sekarang ni PKPD, bank tak ada yang berdekatan. Macam mana? Bank tu boleh bayar online, tak ada masalah. Tak perlu pergi bank pun tak apa, boleh bayar online kan. Ni muka depan surat perjanjian beasiswa tu memang kena tulis tangan. Ya, semua tulis tangan. Tak boleh type. Tulis tangan sahaja. Satu semester JAKIM peruntukan berapa ringgit? Ya Allah, itu dah ada dalam borang perjanjian tu. Boleh baca. Borang perjanjian tu dah ada. Borang permohonan tu kena cetak sebelum temuduga kan. Jadi saya tak ada borang tu macam mana. Borang permohonan tu dalam sistem hari tu dah cetak sebelum masa nak temuduga. Jadi boleh kepilkan sekali lah nanti. Okay. Saksi. Macam mana nak tahu alamat pengarah? Alamat pengarah ni tengok di website Darul Quran. Ada alamat DQ tu. Itu je tu. Letak je pengarah Darul Quran. Kemudian alamat dia ada di situ. Di surat tawaran pun ada alamat Darul Quran. Saksi untuk pelepasan penjaga pun kena pegawai kerajaan kan. Saksi boleh letak mana-mana saksi yang berkaitan. Nombor matrik. Nombor matrik akan diberi kemudian. Nombor matrik lambat lagi. Kamu dah daftar masuk ni. Mungkin seminggu akan dapat insyaAllah nombor matrik. Dan kad matrik pun akan dapat selepas kamu masuk nantilah. Okay.
Saksi lebih baik yang bekerja kerjaan atau sendiri. Kerja-kerjaan lah kan dia tulis dalam panduan isi borang tu dah ada tu. Berkaitan dengan kerjaan. Salinan kad pengenalan mesti disahkan dengan siapa? Sahkan ni mana-manalah. Pegawai kerjaan yang ada cop sah tu ataupun JKK ke. Habis tak ada sangat. JKK pun boleh. Ketua kampung. Atau borang yang kena sediakan gambar pasport. Ustaz, ada borang yang kena sediakan gambar. Ya, ada borang gambar tu. Gambar mesti lekatkan di borang tersebut. Okey, sijil berhenti sekolah diperlukan. Kita tak perlu. Kita perlukan sijil SPM sahaja. Itu yang utama. Dapat beasiswa atau hantar laporan surat kemasukan ke DQ. Tapi kita dapat tawaran lain, kita terima. Macam mana Ustaz? Duit pendahuluan tak pulang balik tu. Ya, kita dah nyatakan duit pendaftaran kita tak kembalikan. Jadi, fahamlah seperti mana yang dimaklumkan tu. Duit kita tak kembalikan. Adakah pembiayaan beasiswa cukup untuk bayar pengajar semester seluruhnya? Cukup. Lebih pada cukup kalau pandai berjimat, insya-Allah. Ada yang tak, kalau tak cukup tu dia banyak habiskan main data, main game dan sebagainya tu banyak memang tak cukup lah. Kalau takat makan, beli pakaian, beli buku, insya-Allah cukup ya. Okey. Seterusnya kena pakai stem hasil ke? Yang cop merah kat HDN tu tak boleh. Cop tu kira rasmi lah tu. Maknanya dia guna sistem elektronik, dia akan cop dengan cop stem hasil lah. Itu sama je. Boleh pakai. Saksi ketua kampung boleh kan? Ya, boleh, insya-Allah. Bila mula kelas Ustaz? Kelas akan bermula seperti mana yang dimaklumkan tadi, 7 hari bulan, insya-Allah. Tunggu jadual dan tunggu maklumat dalam grup WhatsApp, insya-Allah. Tak ada akaun bank muamalat boleh ke? Kalau guna akaun bank lain. Bank lain tak boleh. Kita guna bank muamalat sahaja sebab beasiswa akan masuk ke satu akaun bank sahaja. Kita tak boleh berbagai-bagai akaun. Bank muamalat sahaja. Kalau saya belum ada akaun bank muamalat lagi, tapi sekarang ni di Selangor, PKP di macam mana ya Ustaz? Okey. Tak apa kan kita bagi tempoh sampai 23. Sempat lagi 23 kan. Sempat lagi tu. Jangan risau. Kalau kita dapat tawaran tempat lain, jubah dan kopiah termasuk dalam yuran, dapat tak? Itu insya-Allah pihak koperasi akan bagilah. Sebab kita dah bayar duit barang-barang tu kan, nak simpan pun untuk apa. Okey, kena beli stem di Pejabat Pos dulu ke baru GLHDN? Kalau nak GLHDN tak perlu beli stem di Pejabat Pos lah. Sebab sana dia pakai cop ya, cop rasmi dia. Setiap semester kena bayar. Tak perlu bayar apa-apa dah. Daftar sekali saja kamu nak masuk ni. Lepas tu setiap sem percuma dan kamu bayar makan dengan minum sahaja. Okey, boleh terangkan semula tentang stem? Matikan stem. Stem kamu kena bawa pergi ke Pejabat Hasil, bawa borang tu. 3 set borang perjanjian beasiswa tu kamu kena bawa. Okey, bawa pergi ke Pejabat LHDN, Pejabat Hasil untuk dia matikan stem. Kat situ kamu bayarlah kat dia. Okey. Jelas ya. Sebulan pelajar dapat berapa ringgit? Dah ada dalam borang panduan tu. Kamu boleh tengok. Okey, soalan akhir. Pos laju boleh tak? Boleh je. Yang penting sampai ke alamat Darul Quran. Gunalah Korea apa-apa yang sesuai. Ya, asalkan sampai ke alamat Darul Quran ya. Okey, soalan tak perlu panjang lagi kerana kita akan tamatkan masa taklimat kita. Okey, saya rasa cukuplah setakat tu dulu untuk soalan ini dan kamu boleh bertanya lagi selepas ni, insya-Allah kita akan bagi jawapan untuk selesaikan masalah-masalah kamu. Saya rasa apa pun yang penting kamu kena baca arahan yang ada di dalam dokumen-dokumen yang dikepilkan, yang dilampirkan itu. Saya rasa itulah taklimat daripada unit ataupun section kemasukan beasiswa dan graduasi untuk hari ini di program pendaftaran pelajar baru Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, dengan harapan kamu boleh faham dan kamu boleh teruskan pengajian dengan baik selepas ini. Dan saya bagi pihak penganjur unit cawangan pendaftar menganjurkan program pendaftaran pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kita Ustaz Muhammad Qori bin Yusof, Pengarah Darul Quran Jakim, seterusnya ketua-ketua jabatan, ketua-ketua section, ketua unit dan sebagainya, seterusnya
mana-mana pesyarah yang turut serta dalam program pendaftaran pelajar baru secara dalam talian pada hari ini. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.